Ketahuilah saudaraku, elok perangai adalah satu sifat yang dipuji oleh syarak. Maka yang dikatakan elok perangai itu ialah seperti ada bersifat beradab sopan dan santun. Ia tu dia. Kata perangai elok ni apa dia? Sopan santun. Duduk bangku, sama-sama kawan-kawan, tu sila panggung. Sila panggung itu tidak sopan namanya. Kita duduk beradab dengan dia, duduk angkat kaki selang, duduk goyang duduk. Tak elok nampak angkuh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang dikatakan akhlak elok itu ialah tidak besar diri, tidak riak, tidak lekas marah, tidak perongoi, tidak bongkak, tidak dengki, tidak hasad, dan tidak buat benda-benda yang tidak elok dan sebagainya. Itu yang kata akhlak baik. Benda tu tak ada. Ataupun dalam bahasa tasawufnya dia kata apa? Mazmumah, tak ada. Tak dengki ke orang. Sebaliknya dia kata hendaklah bersifat dengan sifat mahmudah, iaitu ada malu. Mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Apa dia? Malu. Malu kita ni. Pasal apa? Kita dah jadi orang Islam 50 tahun dah. Sampai hari ni Yasin tak boleh hafal lagi. Malu. Kita jadi orang Islam dah 40 tahun dah. Sampai hari ini surah Al-Mulk tak hafal lagi. Malu. Sedangkan Nabi SAW kata, aku mau kalau boleh setiap orang Islam daripada umat aku ni ada di dalam hati mereka ni surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk. Nabi kata kalau boleh aku mau tiap-tiap orang daripada umat aku ni hafal surah ni. Malam ni umur kita 55 tak ingat lagi surah tu. Malu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kena ada dalam diri orang Islam ni sempurna janji. Kalau janji sedaya upaya bertongkat siku kita akan tunaikan janji itu. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abi Darda radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi SAW, tidak ada daripada suatu yang lebih memberatkan timbangan orang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang elok. Itu dia. Rupa-rupanya dia ni berperangai elok di atas dunia ni, dia semai sifat-sifat mahmudah dalam diri dia di atas dunia ni. Rupa-rupanya benda tu membantu untuk nak beratkan timbangan kebaikan dia. Di atas dunia ni dia jumpa orang, dia senyum tu tak rugi memberatkan timbangan kebaikan di hari akhirat esok. Di atas dunia ni bila orang minta sedekah, bila orang minta derma, bila orang minta untuk infak sesuatu untuk sabilillah, tak ada fikir dua kali ambil RM1 boboh, ambil RM5 boboh, ambil RM10 boboh. Rupanya tak sia-sia dia ni bersifat dengan sifat pemurah ni. Tak sia-sia rupanya. Akhirat esok memberatkan timbangan kebaikan dia. Sabda Nabi SAW, wa innallaha la yubghidul fahishal badhi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benci Allah akan orang yang pelucah dan pencarut. Allah tak suka orang cakap kotor, tak suka. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan Abi Hurairah dan Anas bin Malik dan Usamah bin Syarik, dan kata dia ini hadis hasan lagi sahih. Masalah elok perangai menyampaikan kepada beberapa darjat yang tinggi di hari akhirat esok. Bukan setakat tolong masa timbang amal aja, dah masuk syurga pun darjatnya tinggi kalau perangai bagus. Demikianlah tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Sabda Nabi bahwasanya seorang hamba Allah itu sampai dia dengan sebab elok perangai itu akan yang besar-besar daripada darjat akhirat. Itu dia. Atas dunia dia ni orang akhlak tinggi. Akhirat esok dia dapat darjat yang tinggi. Dan itulah semelia-melia martabat. Sedangkan bahawasanya dia di atas dunia dulu seorang yang dhaif ibadat dia. Ibadat tahu yang mana? Nak bilang tengok balik. Dia ambil planner 1 bulan, planner bulan Jun daripada 1 sampai berapa hari bulan ni, berapa kali bangkit sembahyang tahajud dia tanda di situ. Dia rate berapa hari bulan, dia rate berapa hari bulan. Ujung bulan dia tengok balik, Allah, dia kata bulan ni 3 kali aja dan sembahyang tahajud. Tuan-tuan, kita kena
ajak diri kita ni organize. Hidup kita ni biar teratur. Buat benda biar nampak kita ni very systematic. Kena macam tu. Pasal apa? Itulah muhasabah dalam Islam. Diary satu, planner ni satu. Sebulan punya tu. Kita rimak di sana. Kita buat puasa sunat bila? Tulis situ P puasa. SM salat malam. Bila sampai month end, ujung bulan tengok balik. Sebulan ni berapa kali puasa sunat, berapa kali kita buat sembahyang sunat. Kita tengok balik. Yang mana yang raid tiap-tiap hari? Oh, sembahyang duha, alhamdulillah tiap-tiap hari raid. Tengok tang mana raid? Oh, sembahyang witir, alhamdulillah tiap-tiap malam ada raid. Kita tengok yang tu, itu muhasabah kita. Dah lepas pergi sampai bulan 6 pun boleh tengok balik bulan 1 punya rekod dengan bulan 6 punya rekod. Kita ni menaik ke menurun ke? Kita ni constant saja ke ibadat kita? Kita boleh check balik. Kita boleh check and balance ibadat kita. Kena macam tu orang Islam ni. Kena ada satu benda yang sistematik. Tak mau kita ni jadi satu orang yang berserabut, buat kerja atas bawah, tinggal barang sana sini. Tak mau macam tu. Spek pun tak tahu mana. Ini paling karut. Hari ni riau cari cermin mata, esok riau cari jam tangan, lusa riau cari sepit kuku, tulat riau. Ada saja nak riau tiap-tiap hari. Pasal apa? Pasal kita tak organize. Pasal kita tak atur hidup kita secara teratur. Kena dah. Orang Islam ni kena dah buat kerja macam ni. Kena dah buat. Kita tawarkan diri kita, kita offer diri kita nak jadi pengurus masjid, pengurusi masjid, jadi setiausaha masjid, jadi bendahari masjid. Kena ada planning. Lagi 2 bulan lagi apa program nak isi di masjid ni, lagi kena ada. Jangan semata-mata duduk di jawatan itu, tidak ada perancangan. Kenapa? Pasal apa tuan-tuan? Pasal musuh merancang. Walaupun mereka musuh, bukan saja musuh kita, mereka musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka buat kerja secara terancang. Kadang-kadang kerana mereka ni buat kerja terancang, menang mereka daripada kita. Walhal kita betul, mereka salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka apa yang kita baca pada malam ni, dia beritahu satu orang daif ibadat dia, tetapi akhlak baik itu menyebabkan berat timbangannya di akhirat dan tinggi darjatnya di dalam syurga. Dan sesungguhnya sampai dia dengan sebab perangainya yang tak elok itu ke neraka jahanam. Perangai huduh ni menyebabkan dia ke neraka. Masalah dia kata elok perangai itu ialah kemuliaan turun-temurun. Demikianlah tersebut dalam hadis yang datang riwayatnya daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Zar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Abu Zar, Nabi kata, ya Abu Zar, la aqla kat tadbir. Wahai Abu Zar, la aqla kat tadbir, maksudnya dianggap satu orang tu ada akal kalau sekiranya dia mengurus dirinya, dia mentadbir dirinya dengan baik. Hak kita kata tak sah ni. Satu orang yang hidupnya organize, Nabi kata ini orang berakal. Dia manage, dia urus masa dia elok, dia urus diri dia, keluarga dia elok, dia urus segala-galanya mengikut keutamaan. Itu pengurusan. Sampai Nabi kata apa? La aqla kat tadbir. Tidak dianggap satu orang itu ada akal kalau sekiranya dia tak tahu mengurus. Diri sendiri tak terurus, keluarga sendiri tak terurus. Apa ni? Maka satu orang itu dianggap dia berakal apabila dia boleh mengurus, boleh mentadbir segala-galanya. Duit ringgit dia tahu tadbir. Pendapatan dia berapa sebulan? 1,000 sebulan. Dia urus perbelanjaan cukup seperti mana orang yang berpendapatan 1,000 sebulan. Ini orang cerdik. Gaji 3,000 sebulan, belanja macam 5,000 sebulan. Ini orang tak ada akal. Celik mata fikir utang, sampai nak tidur mata tak boleh pejam. Pasal apa? Duk teringat utang. Pasal apa? Pasal hang tak reti urus. Kalau kita mampu setakat pakai proton, kita pakai proton. Jangan duk gagah pergi duk ranjau ambil bawa segan pasar. Tengok kita boleh pergi takat mana. Takat mana kita boleh pergi, kemampuan kita, keupayaan kita, kegunaan terhadap benda yang kita beli. Ini semua duduk di dalam tadbir, di dalam kita mengurus benda-benda tu. Wala wara' kal kaffi, dan tiada wara' seperti meninggalkan daripada segala yang haram. Itu terjemahan dia. Maksud dia apa dia? Adalah dianggap satu orang itu wara' jika ada dalam diri dia sifat kaf, sifat kontrol diri,
Satu orang tu dia dianggap sebagai satu orang yang warak kalau sekiranya dia boleh kontrol jangan buat benda haram. Dia warak. Satu orang dianggap dia ni warak apabila dia boleh kontrol diri dia daripada buat benda tak elok. Ini orang warak. Bukan orang warak ni yang mata tak apa nak celeh. Itu bukan warak. Main mengaji lagu. Sekali lagi angguk, lama-lama sekali angguk. Waraknya dia ni kata mata pun tak buka. Itu lena, bukan warak itu. Warak ini Nabi kata apa? Orang yang ada kontrol dalam diri dia. Dia teringin benda tu tapi dia tahu benda tu tak boleh. Dia ada kontrol. Itu warak. Wala hasaba ka husnil khuluq. Dan tiada kemuliaan turun temurun daripada tok nenek dan tiada kemegahan lebih daripadanya seperti elok perangai. Maksudnya apa? Wala hasaba ka husnil hasab. Tuan-tuan, kita duk baca hadis cerita orang nikah, Nabi kata tunkihul mar'ah, dinikahi satu-satu perempuan itu li arba'in, kerana 4 perkara. Di antara 4 tu apa dia? Li hasabiha. Hasab ni makna dia apa? Keturunan. Nabi kata wala hasab ka husnil khuluq, dan tidak dianggap satu orang itu ada kemuliaan, melainkan dia ada akhlak yang terpuji, dan bukan keturunan yang menentukan kemuliaan dia. Itu maksud dia. Pak dia dulu tok guru pondok, dia ni mesti bagus. Oh, dia bukan kira lagu tu. Pak tok guru pondok, dia tok guru lain. Dia bukan keturunan maksudnya macam tu. Bukan itu maksudnya. Tapi yang kata maksud keturunan ni apa dia? Akhlak yang terpuji. Dia ada akhlak terpuji, dia keturunan baik. Walaupun pak dia ni orang yang duk minum arak, walaupun pak dia ni orang duk main judi, tetapi dia tu mempunyai akhlak yang baik. Itulah keturunan dia. Itulah kebaikan yang ada pada diri dia. Itu maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah dia kata elok perangai itu sampai dia kepada darjat orang sembahyang dan puasa. Demikianlah hadis riwayat At-Tirmizi. Kata dia an Abi Darda radhiyallahu anhu. Kata dia aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada suatu yang diletakkan di atas timbangan mizan lebih berat daripada perangai elok. Bila ditimbang esok ni duk masuk ni macam-macam ni dalam bakui amal kebaikan kita ni. Nabi kata apa? Bila buh-buh akhlak baik dan timbangan tu berat. Makna dia apa? Akhlak baik itu dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.